Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para penonton, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Hikayatun Fiqhiyah. Kisah kita yang ke-sadisah was-sab'un, 76. Maaf, kisah kita yang ke-77. Sudah 77 kita. As-sabi'ah was-sab'un, 77. Kisah Nabi SAW mengutuskan beberapa orang sahabat mengiklankan di Mina pada hari Tasyrik supaya tidak berpuasa, makan pada hari tersebut. Jadi tajuk perbincangan kita, insya-Allah kita akan bincang tentang isu hari-hari yang tidak dibenarkan berpuasa, hari yang dilarang berpuasa. Puasa ni digalakkan, tapi ada hari tidak digalak. Bukan tidak digalak, dilarang berpuasa. Para pelajar sekalian, kita tengok. Jadi tajuk perbincangan kita, insya-Allah kita tengok kepada hadis yang ada di sini, iaitulah hadis an Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu. Ka'b bin Malik menceritakan bahawa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'athahu wa Aus ibn al-Hadathan ayyam at-tashriq fanadaya innahu la yadkhulul jannata illa mu'min wa ayyamu mina ayyamu aklin wa syurbin. Ada setengah riwayat wa zikrillah, ayyamu aklin wa syurbin wa zikrillah. Hadis kita ni setakat ayyamu aklin wa syurbin, rawahu Ahmad wa Muslim. Pendek je hadis. Sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusnya bersama seorang lagi sahabat nama dia Aus bin Al-Hadathan. Jarang dengar nama ni kan, Al-Hadathan. Bila pada hari Tasyrik. Bila hari Tasyrik, tuan-tuan tanda, hari Tasyrik ni hari 11, 12, 13 Zulhijjah. Itu dia panggil hari Tasyrik. Nabi nak suruh bagi tahu apa? Nabi nak suruh dua orang sahabat ni cakap apa? Fanadaya. Dua-duanya mengiklankan di Mina sambil mereka berjalan di celah-celah khemah, tempat perhimpunan. Innahu la yadkhulul jannata illa mu'min. Sesungguhnya tidak boleh masuk syurga kecuali seorang yang beriman. Orang yang beriman je boleh masuk syurga. Orang kafir tidak ada harapan. Wa ayyamu mina, hari-hari berada di Mina, iaitulah hari Tasyrik. Ataupun kalau kita nak kembar, bermula daripada hari raya, hari 10, 11, 12 dan 13. Ayyamu aklin wa syurbin, hari makan dan minum. Maknanya tak boleh puasa, kita kena makan, kena minum. Itu dia panggil hari makan dan minum, tak boleh puasa. Ada tambahan dalam riwayat lain, wa zikrillah, hari berzikir. Jangan makan saja, zikir tidak ada. Baik para pelajar sekalian, hadis setakat itu rawahu Ahmad wa Muslim. Dilalatul hadis, hadis ini menunjukkan kepada apa?
iaitu larangan puasa pada hari tasyrik. Larangan berpuasa pada hari tasyrik lil haj bi Mina, bagi jemaah haji yang berada di Mina. Dan menurut ramai ulama mengatakan bukan sekadar untuk jemaah haji, semua orang di atas dunia ini pada hari tasyrik tidak dibenarkan berpuasa. Ilah dia, Nabi kata ayyamu aklin wa syurbin, hari makan, hari minum. Jadi bila hari makan, hari minum, tak bolehlah kita berpuasa. Saya tahu sebahagian daripada kawan-kawan saya senyum ya bila sebut hari makan dengan minum di Mina. Apa yang dia ingat? Sudah pasti jemaah haji akan ingat Indomie. Allahu Akbar. Sejarah ni ustaz, mi makan mi Maggi, Indomie makan di sini. Saya tak pernah makan benda ni, tapi di Mina jadi kemakanan rasmi kita. Kalau tak makan, dia panggil tak lalu makan. Itu pengalaman-pengalaman lah kawan-kawan yang pergi haji, yang duduk di khemah muasasah kita jumpa ni. Yang duduk khemah VIP tu biarlah dia orang kaya-kaya. Dia tak makan benda ni, dia makan hebat-hebat dah. Minum air pun gelas kecil. Allahu Akbar. Kita kata tak apalah sahabat-sahabat, kita minum air dengan gelas plastik. Tak apa, kita reda menjadi tetamu Ar-Rahman. Orang lain pun tamu Rahman semua. Cuma kita orang sesak ni, orang yang duduk di pakej biasa ni, kena lebih orang panggil, lebih menenangkan jiwa lagilah perasaan. Baik. Macam biasa, setiap kisah kita akan bawa 10 perbincangan. Yang pertama, kita nak kena rawi al-hadis, yang meriwayatkan hadis ni siapa? Al-Syekh Al-Sahabi Al-Jalil Ka'bun. Nah, kalau kita sebenarnya Ka'bun an Ka'bin. Jadi kalau nak tulis ikut Rumi, K-A, B, Ka'b. Tapi orang Melayu dia tulis K-A-A-B, Ka'b. Jadi hidup ain. Sebenarnya bahasa Arab Ka'b. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu Al-Khazraji, puak-puak kabilah Khazraj, Al-Ansari, orang Madinah, As-Salami, bi fathis sin, As-Salami, bukan Sulami. Digelar dengan nama Abu Abdillah, ada yang mengatakan Abu Abdurrahman. Kunyah dia panggil, bahasa Arab kata kunyah. Syahid al-Aqabah, dia hadir, menyaksikan dalam ikat setia di Bai'atul Aqabah di Mina pada sebelum Nabi kita berhijrah. Waktu lifa, ulama berbeza pandangan adakah dia sempat pergi perang Badar atau tidak. Sebab perang Badar ni Nabi pergi spontan, laju. Nabi bila dengar kafilah dagangan Quraisy nak lalu, Nabi SAW beritahu pada sahabat, siapa dia bersiap sekarang, kita pergi. Jadi mungkin sahabat-sahabat ni dia tak ada, yang menyebabkan mereka tak sempat ikut dalam perjalanan tersebut. Maka Nabi pergi ke Badar 300 orang lebih saja. Jadi di antara orang yang ulama berbeza nak menetapkan Ka'ab bin Malik ikut ke tidak. Walamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, Nabi bila sampai mana, Nabi kita mempersaudarakan di antara Ka'ab bin Malik, orang Madinah, Al-Ansari, dengan Talhah bin Ubaidillah di kalangan muhajirin. Nah, biasanya Nabi kita mempersaudarakan di antara muhajirin dengan Ansar. Kenapa? Sebab orang Ansar ni tuan rumah, dia ada tanah, dia ada kebun, ada tempat tinggal. Jadi orang muhajirin ni datang dari Mekah, meninggalkan harta benda dia, banyak kadang pakaian pun, kata orang ada kalanya selai sepinggang mari. Maka bila dia bersaudara dengan orang Madinah, ada tempat, ada kebun, bolehlah menumpang. Sementara perkembangan Islam tu kuat. Ka'ab bin Malik di antara salah seorang daripada syu'ara penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mempertahankan Islam dan menjawab balik tuduhan-tuduhan jahat yang dibuat oleh puak-puak Quraisy, puak-puak kafir. Kalau tuan-tuan baca dalam baru je kita lalu tafsir surah Asy-Syu'ara,
Nama Ka'ab disebut di sana. Yarudun al-adha anhu, dia mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada dicela oleh penyair-penyair kafir. Jadi zaman jahiliah dulu memang dia ni penyair. Tapi bila dia Islam, dia telah tukar Islamkan dia punya syair daripada duk puji berhala, puji wanita kepada puji Allah dan menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sempat menghadiri Bai'atul Aqabah, tapi dia tak ikut Badar, dan dia ikut dalam peperangan Uhud, tetapi dia tak pergi perang Tabuk. Cerita perang Tabuk ni sudah panjang. Ka'ab salah seorang daripada 3 orang yang tidak ikut ke perang Tabuk. Alhamdulillah, kita telah bincang dalam tafsir kita dulu tentang peristiwa taubat Ka'ab bin Malik. Panjang kisah dia. Allah Ta'ala turun dalam Quran surah At-Taubah ayat 18. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ. Al-ayah. Jadi وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا, kepada 3 orang yang ponteng tak pergi perang Tabuk, turun ayat Quran. Siapa mereka? Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Murarah bin Rabi'ah. 3 orang ni tak pergi. Sahabat. Punca tak pergi kenapa? Punca dia sebab taswif, menangguh-nangguhkan. Tak apalah, nanti pergi dulu, aku kejar sempat, akhir kali tak pergi. Kita dalam bekerja-kerja kebajikan jangan duk tangguh-tangguh. Akhir kali tak terbuat. Orang pergi, kita pergilah, jangan tangguh. Baik, itu cerita mereka panjang. Akhirnya 50 hari dia kena boikot, fataballah, Allah Ta'ala terima taubat. Alhamdulillah. Hilal bin Umayyah dalam hadis cerita Qazaf juga sudah kita sebut dalam surah An-Nur, dalam tafsir kita. Baik. Wa nazala al-Quran, Allah Ta'ala turun ayat Quran dalam surah At-Taubah tadi yang dibaca sampai hari kiamat tentang mereka tidak ikut peperangan Tabuk. Ka'ab bin Malik Yaum Uhud, pada hari perang Uhud dia pakai lamah dia kata adatul harb, maknanya persiapan pakaian perang dia pakai, warna kuning. Nabi SAW juga pakai. Ini menunjukkan bahawa mengambil langkah keselamatan tidak menafikan tawakal. Kalau tidak, kenapa Nabi nak pakai baju besi? Dia ni ketua tawakal pada Allah Ta'ala. Tak payah pakai baju. Nabi pakai baju besi nak tunjuk pada ummah, kalau kita nak perang kena ambil langkah keselamatan. Tak boleh orang panggil tawakal pakai biar gitu lah. Kalau biar gitu saja bahaya kita. Kenapa tu? Tak ada persiapan. Tawakal Allah. Tawakal lah jawab dia. Fajuriha Ka'ab pada hari peperangan Uhud ada 11 liang luka. Subhanallah. Sambil dia pakai pakaian pun 11 liang luka ada di tubuh dia. Kena panah ke, kena tikam ke. Masya Allah. Radiyallahu anhu. Matinya Ka'ab bin Malik pada zaman pemerintahan Muawiyah tahun 50 atau tahun 53 ketika umurnya 77 tahun. Wa qad amiya, dia telah tak nampak mata dia, zahaba basaruhu fi akhir umrihi. Jadi akhir umur dia hilang penglihatan dia. Mata dia tak nampak. Radhiyallahu anhu wa arda. Baik, cerita Ka'ab selesai. Kita pun dah pindah kepada sahabat dia Aus ibnul Hadathan, yang Nabi kita hantar pergi bagi penjelasan di Mina, jangan puasa hari ni. Hari makan, hari minum, jangan puasa. Siapa dia Aus ini?
Aus ini min Bani Nasr An-Nasri, min Bani Nasr bin Muawiyah, lahu suhbah. Dia bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yabdu, kata di pengarang kita, nampak pesenya dia ni di antara sahabat yang masyhur. Laisa min masya, bukan yang masyhur, yang nama dia dikenali, disebut-sebut oleh orang. Sebab itu saya tak jumpa dalam kitab-kitab terjemah, kitab-kitab tentang biodata, biografi sahabat ni, nama dia dibincang panjang, tak ada. Kecuali isu ni ya. Isu ni pun Ka'ab bin Malik yang menamakan dia. Sa'ad Aus ibn al-Hadasan. Tapi cukuplah kita kata dia seorang sahabat dan mendapat kedudukan yang baik kerana Nabi lantik dia di Mina untuk mengiklankan hari Mina, hari makan dan minum. Isu yang ketiga, ketika kita semak balik peristiwa-peristiwa yang berlaku di Mina selama 4 hari, hari 10, hari raya, hari 11, 12 dan 13 itu, 13 Zulhijjah, tahun Nabi kita pergi haji, Nabi SAW telah mengutus beberapa orang sahabat, bukan 2 orang ni saja, untuk menyampaikan, maknanya boleh jadi orang ni pergi sebelah kanan, yang ni ke kiri, yang ni ke utara, ke selatan, pergi bagi tahu pada masyarakat, jangan puasa hari ni hari makan, hari minum. Hadis yang pertama, hadis Amr bin Sulaim an ummihi. Dia kata apa? Bainama nahnu bi Mina. Sedang kami berada di Mina, iz Ali bin Abi Thalib yasrah ala jamalihi. Kami dengar Ali melaungkan suara di atas unta dia, mengiklankan larangan ini. Mana Ali satu nama yang ketiga. Yang kedua, hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala amarani an unadi ayam Mina. Aku juga diperintah supaya melaungkan iklan pada hari Mina. Wa fi riwayatin ya Sa'ad qum fa'azzin bi Mina. Sa'ad, bangun pergi iklan di Mina. Hadis ini dalam Al-Fathur Rabbani, mana daripada Imam Musnad. Yang ketiga, hadis Abi Hurairah, ba'asa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengutus Abdullah bin Huzafah yatufu fi Mina, pergi melawat kawasan Mina, bagi tahu jangan puasa. Keempat, hadis Mas'ud ibn al-Hakam Az-Zuraqi, dia kata apa? Abdullah bin Huzafah amara Abdullah bin Huzafah an yarkab rahilatahu ayamina. Nabi perintah Abdullah Huzafah supaya naik kenderaan pusing di Mina, bagi tahu kepada orang. Yang seterusnya, hadis Nafi' bin Jubair qala ba'atha Bishr bin Suhaim fa amarahu an yunadi. Mana Nabi kita panggil Bishr bin Suhaim. Yang seterusnya hadis kita ni, Ka'ab bin Malik dengan Aus ibn al-Hadasan. Kata di pengarang kita ini, inilah nama-nama yang aku jumpa dalam riwayat yang ada, yang dia jumpa. Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Huzafah, Bishr bin Suhaim, Ka'ab bin Malik, Aus ibn al-Hadasan. 6 orang. 6 orang ni nama disebut. Ini menunjukkan bahawa peristiwa itu bukan sekali, banyak kali. Nabi kita hantar sekali dia hantar orang ni, esok hantar orang ni, ataupun orang ni ke sudut ini, ke kawasan ini. Yang pentingnya mereka menjalankan tugas. Terutama sekali, kebanyakan riwayat menunjukkan mereka duduk atas kenderaan. Naik unta ke, naik kuda ke, naik donkey ke, berjalan celah kemah, bagi tahu orang tak ada orang boleh masuk syurga kecuali orang beriman, dan hari Mina hari makan dan minum. Isu yang keempat, ar-riwayat kulluha. Semua riwayat itu menetapkan tempat berlaku di mana? Di Mina. Walaupun berbeza-beza orang, tapi tempatnya satu. Wahwa mantiqatu Mina. Mina di mana?
Mina ni tempat orang kerja haji itulah. Duluan ada cerita kenapa Mina tu nama dia Mina. Tuan-tuan tengok dalam kitab kita ni, Makkah Al-Mukarramah. Terlebihan dah sejarah, dalam bab sejarah Mina, saya dah hurai sikit. Adalah, taklah panjang sangat, tapi boleh lah. Kan? Dalam kitab ni kita kata, kenapa Mina tu nama Mina? Kata di para ulama, diambil daripada banyaknya darah hayawan disembelih, dikorbankan di Mina. Jadi nama dia Mina. Ada yang mengatakan, sebab sewaktu malaikat bawa Nabi Adam berjalan tengok tempat-tempat kerja haji sampai di Mina, ditanya mata manaita, muna apa? Kau tamannaitul jannah, aku bercita-cita nak balik semula ke syurga. Wallahu alam. Yang pentingnya Mina tu darah korban di sebelah itu memang ramai. Baik. Jadi masa berlaku peristiwa 4 hari. Bermula pada hari raya Tasyrik 11, 12, 13. 4 hari. Alhamdulillah. Baik, timbul lagi apa sebab hari 11, 12 dan 13 ni dinamakan dengan hari Tasyrik? Kenapa? Tuan-tuan kena ingat. Kita baru je lalu hari Tasyrik kan. Tapi kenapa nama dia hari Tasyrik? Yang pertama, tulis. Lianna luhumal adahi tusharraq fiha. Kan hari raya, hari sembelih korban, Nabi SAW sendiri sembelih 100 ekor unta. Sahabat-sahabat lain lagi sembelih. Bila zaman tu mana ada peti. Zaman sekarang ni kita ambil daging masuk dalam peti ais, boleh simpan sebulan 2 bulan. Zaman tu tak ada peti. Maka daging-daging itu dipotong, potong-potong, dijemur, gantung di dia punya kemah tu. Itu dia panggil tunsharu fis syams. Dijemur pada matahari, itu nama dia hari Tasyrik, mana hari jemur daging. Waqila. Pendapat yang kedua, kenapa hari Tasyrik? Tuan-tuan tanda. Malam ni kita detailkan. Sekala saya sebut satu tu ya. Yang kedua, li'annal hadiya la yunhar. Sembelihan hadiu, korban untuk air raya haji tak boleh disembelih sehingga matahari terbit. Masuk waktu duha baru boleh sembelih. Nama dia hari Tasyrik. Untuk air raya pertama itu, air lain bereslah, malam pun boleh. Waqila, ada juga ulama kata li'anna salatal Eid, solat hari raya berlakunya pada waktu syuruk setelah terbit matahari. Waqila at-tasyrik dengan makna at-takbir. Tasyrik dengan makna takbir setiap kali lepas solat. Ada 4 qila. Tetapi yang sahihnya kata di para ulama yang pertama. Itu yang masyhur, bahawa hari Tasyrik itu hari jemur daging. Hari jemur daging. Macam mana dia cara daging? Daging dia panggil taktik panjang. Dia bukan potong 4 segi muka'ab, tidak. Kita potong panjang boleh boleh macam sekaki gitu, panjang-panjang tu. Senang nak jemur lah. Buat dak apa ni, keringkan dia. Kemudian tumlah, letak garam. Setelah kita potong panjang-panjang gini, ni macam daging perak. Daging perak sekarang ni kan, orang potong panjang. Kemudian letak garam, dia letak garamnya, daging perak ni letak dia punya perencah, awah, orang Kelantan kata, bumbu, Indo kata kan. Kemudian tu'alak, digantung di tali dan dijemur. Supaya dia jadi qadid. Nama daging perak tadi, daging jemur tu, nama dia qadid. Qadid. Tuan Syekh ni kata, yang menyebabkan saya meleleh air liur petang ni, Allahu Akbar. Dia kata, wa mazalal afariqah. Orang-orang Afrika masih lagi memotong daging macam ni dan dijemur. Urifa qaumum minhum, dikenali puak-puak Afrika dengan nama takarna. Takarna. Di Hijaz. Kalau Mekah ni, puak-puak Afrika ni orang panggil takruni. Takruni ataupun takarna.
Tanya orang Mekah, orang Takroni lah ke mana? Tu orang Afrika hak hitam tu orang Takroni. Apa yang menyebabkan saya melilih Hai Liu tu? Nak dengar cerita. Waktu anak belajar di Madinah dulu, dekat dengan Masjid Abizar, Masjid Al-Ijabah. Sekarang ni Masjid Ijabah masih wujud. Di tepi Masjid Ijabah, di situ ada rumah orang Malaysia sewa di situ. Rumah orang Malaysia. Di situ ada kedai ni, qadik ni. Daging bakar. Daging salai ni dia bakar. Kita panggil, pelajar-pelajar Malaysia panggil sate Afrika. Nak makan sate Afrika malam ni, pergi sana. Sedap lah. Cara-cara dia tu boleh lah makan qadik tu sedap. Ganti sate tempat kita ni boleh lah. Tapi tak adalah kuah sate. Dia ada bumbu, ada apa ni, perencah dia cicah gitu ya. Tapi jadilah, orang panggil jadi. Saya tak tahu kedai tu masih wujud ke tidak. Kalau ada, kita pergi cari. Tapi baru ni anak pergi, pelajar-pelajar bawa kedai lain dah. Kedai tu tak ada, dia kena runtuh dia. Kedai tu dekat dengan Masjid Ijabah, ujung perkuburan Baqi'. Ingat lagi kita. Dan kalau anak-anak kita ingat, di sebelah kedai itulah dia panggil Raudah. Raudah ni macam pasti. Pernahlah, sempatlah anak saya 2 orang masuk pasti di dekat dengan kedai qadik dekat Masjid Ijabah tu. Alhamdulillah. Baik, para pelajar sekalian, jangan banyak nostalgia sangat. Kita pergi kepada isu yang ke-6. Tuan-tuan tengok dalam internet, nak tengok daging. Dia tulis qadik, laham qadik. Akan keluar daging salai ni. Jadi dia. Dia panggil sate, budak-budak Malaysia panggil sate Afrika. Baik, yang ke-6, warada fin nahyi, terdapat larangan dalam hadis ini berpuasa pada hari tersebut. Sebagaimana hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar Abdullah bin Huzafa yatufi Mina, pergi berjalan di Mina, alla yasumu hadhil ayyam, sahabat-sahabat semua jangan berpuasa pada hari ini, fa innaha ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah, hari ini hari makan, hari minum, hari berzikir. Hari minum, hari berzikir. Hadis ini dalam Musnad. Dan riwayat lain ada tambahan lagi, ayyuhan nas, wahai manusia, hari tasyrik ini ayyamu aklin wa syurbin, hari makan, hari minum. Riwayat yang pertama tadi zikrillah, hari berzikir. Riwayat yang kedua ni wabi'al, hari mengawan, kata orang kampung tak. Tahu mengawan? Hari mengawan. Maknanya tak boleh puasa lah. Hari raya ni kena mengawan hari tu. Masya-Allah, tabarakallah. Macam-macam lah. Baiklah. Hadis Ibnu Abbas inda Tabarani. Baik. Menyebut tentang Al-Bi'al, hari mengawan ni, sebab hari itu menunjukkan bahawa mereka telah selesai daripada tahallul awal haji. Tahallul awal, tahallul sani, maaf. Sebab dia tahallul ni 3 perkara. Bila kita melontar, kita bercukur, itu dipanggil tahallul awal. 2 daripada 3. Setelah melontar, bercukur, pergi tawaf haji, maka dia panggil tahallul sani. Selepas daripada itu, jemaah haji bolehlah duduk dengan isteri, larangan ihram 13 full sudah diangkat. Cuma hati-hatilah, dekat Mina tu bukan senang, nak beratur bilik air pun susah kan. Allahu Akbar. Baik, kalau di rumah masing-masing tak ada masalah lah. Monggo tak boleh nak puasa juga. Kita puasa dah kan hari Arafah baru ni. Jadi hari Arafah dah puasa, jadi hari ni tak puasa 3 hari. Baiklah para jemaah sekalian, ada juga ulama mengatakan, apa sebabnya tak boleh puasa tu? Kenapa? Menarik juga ni. Sebab hari Mina ni hari berzikir. Daging pula banyak. Jadi makan zikir, makan zikir. Kalau ada peluang al-bi'al kan? Kalau ada peluang. Dan yang kedua, para hujjaj ini dia panggil duyufur rahman, tetamu Allah. Jadi bila kata tetamu, dia kena makanlah. Daripada hari Arafah lagi,
kita yang pergi haji tidak disunatkan berpuasa. Tidak disunatkan berpuasa. Baik. Setelah haji, hari raya, melontar, cukur, itu dipanggil tahlul awal, tawaf, tahlul sani, tak ada masalah. Hilang semua larangan. Jelas itu kan. Maka oleh kerana hujat ni, tetamu Allah, jadi kena makanlah setamu. Pergi rumah orang tak makannya, marah ketua rumah. Ibaratnya begitu. Baik. Yang ketujuh, ulama berbeza pandangan tentang puasa pada hari Mina. Boleh ke tak boleh? Jawab dia, kebanyakan ulama mengatakan la yajuzu siyam, tak boleh puasa mutlakan sama sekali. Bermula daripada hari raya, kita ni tuan-tuan kena tanda 5 hari dalam setahun tak boleh puasa, haram berpuasa. 2 hari raya, raya fitrah dengan raya haji, dan 3 hari tasyrik. 11, 12, 3 itu haram puasa. Kemudian jadi ulama mengatakan, masyhur fiqh kita mazhab Syafi'i dan lain-lain mengatakan haram puasa. Yang kedua, dia kata kecuali haram puasa kecuali al-mutamatti'. Al-mutamatti' orang yang pergi haji tamattu' yang dia tak ada duit nak sembelih hadyu dam tamattu', sepatutnya dia puasa 3 hari belum fil haji kan. Tapi dia tak puasa, maka dia boleh puasa hari tasyrik. Ini pandangan Imam Malik, Auza'i, Ishaq dan sebagian ulama lain. Jadi kita kata ada 2 pandangan. Kita nak pegang yang pertama tadilah, yang tak boleh puasa. Yang ketiga dia kata boleh puasa. Boleh puasa. Sekiranya dia bernazar ataupun kafarah dan qada. Saya sebut ni jangan buat. Yang penting bagi kitanya, kita ambil yang pertama tadi, bahawa 5 hari ini tidak dibenarkan berpuasa. Hari Mina, hari makan, hari minum, hari berzikir. Yang lain-lain tuan-tuan tambah sendiri. Yang penting saya nak tekankan masalah zikir. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fazkurullaha fi ayyamin ma'lumat wazkuru fi ayyam ma'dudat. Jadi Allah Ta'ala sebut banyak kita tentang zikir pada hari Mina. Jadi kena zikir banyak lah. Jangan duduk main makan je banyak zikir. Kalau kita ceramah di Mina, jemaah kata ustaz, cakap sedap, suruh makan. Makanannya ialah nasi muassasah kan tuan-tuan. Yang pergi haji ni boleh ingat kan, duduk dalam bekas, dalam polystyrene ke, dalam bekas yang foil aluminium tu. Apa bekas tu? Dia letak Masya Allah daging seketul, kuah pun tak ada. Jadi Indomie lah jadi kuah. Itu yang jadi popular sangat tu. Saya selalu pesan kepada jemaah kita yang bawa serunding, bawa sambal daging, bawa apa ni, bawa ke Mina. Kita makan di sana. Waktu di Mina kita elan pula, ibu makcik-makcik hajah-hajah yang bawa bekalan saya dah keluarkan. Nanti terbawa balik ke Malaysia, tak habis makan. Nak tanya, ni apa ni mak? Ini serunding haji. Jadi Alhamdulillah dengan kempen kita tu habis serunding, habis kat Mina je. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Baik, kita pergi kepada isu yang ke-8. Masalah ini ada khilaf ulama tentang yang mengatakan tadi. Ada kata boleh kita puasa sekiranya tidak puasa di mana tidak puasa haji tamattu' bagi orang yang tak mampu. Dan ada yang mengatakan larangan ini hanya di Mina saja. Kita kata tak. Kita pegang dengan majoriti ulama yang mengatakan bahawa larangan itu umum kepada semua. Wallahu a'lam. Yang ke-9, ringkasan beberapa keadaan hari-hari yang dilarang berpuasa, sama ada larang itu berbentuk berdosa ataupun bentuk makruh. Hari yang dilarang, 2 hari raya tak ada khilaf. Hari tasyrik ada sedikit khilaf perbincangan tadi kita sebut. Kemudian hari lain juga, hari yang makruh juga berpuasa, tuan-tuan tanda, hari Jumaat sahaja. Puasa hari Jumaat sahaja, tanpa dikembar dengan hari lain, itu makruh. Kecuali kebetulan hari Jumaat itu hari Ashura ataupun hari Arafah, ataupun menjadi kebiasaan seorang ini puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari buka. Itu dia katanya boleh.
Tak makruh, la karaha. Hari yang kedua dia panggil hari Sabtu sahaja. Puasa hari Sabtu saja. Hukumnya sama dengan hari Jumaat tadi juga. Ada masalah. Kecuali hari Sabtu tu terkena pada hari yang dianjurkan berpuasa, Arafah ataupun Ashura. Ataupun kena pada hari kebiasaan dia puasa. Yang seterusnya hari Syak. Hari Syak ni hari diragui. Hari 30 Syaban. Ini terpanggil hari Syak. Yang seterusnya berpuasa terus. Sepanjang tahun kita puasa. Tak boleh lah. Kalau puasa sepanjang masuk air raya itu haram terus. Bukan sekat makruh. Kecuali orang ni memang gagah perkasa. Boleh dia puasa. Yang seterusnya puasa wisal. Wisal ni kita sambung puasa 3 hari 3 malam tak buka. Tak boleh. Yang seterusnya puasa wanita, isteri yang masih lagi mempunyai suami tanpa izin. Tanpa izin tak boleh. Kalau kita wanita, ada suami, ada cik abang, kena bagi tahu dia, bang, esok hari Senin, hari Khamis, saya nak puasa boleh? Cik abang tu kata, puasalah, tapi aku tak larat. Aku ada kerja gini-gini, tak apa. Tapi kalau dia kata, bang, esok saya nak puasa boleh? Celek mata, jangan puasa. Nanti dia duk merasa esok, orang kata, Kelantan kata, nana, tak? Duk musim sana, musim sini, isteri puasa lah. Jadi, isteri nak puasa kena minta izin daripada cik abang. Abang kata beres, puasalah. Ataupun panggil dia sekali puasa, bang. Jangan kacau aku. Baik, yang terakhir, penutup pada hadis ini. Dalam hadis tadi, sahabat-sahabat yang pergi iklan jangan berpuasa, dia kata apa? Innahu la yadkhulul jannata illa mu'min. Kita ambil hadis. Jangan tidak masuk syurga kecuali seorang yang beriman. Iman tu duduk di mana? Duduk pada orang Islam. Ini ingat. Iman ma waqara fil qalbi, perkara yang terpasak dalam hati. Itu iman. Iman tak nampak. Siapa boleh nampak? Iman tak nampak kita. Maka Allah SWT syariatkan Islam, rukun Islam itulah tanda yang zahir. Tanda zahir duduk di mana? Duduk di rukun Islam. Mau beriman. Kita pun tunggu. Tak setunggu lama lah. Tunggu daripada pukul 1 sampai pukul 7, pukul 8 malam. Dia tak salat. Bukan beriman. Kecuali wanita. Orang perempuan lain dia ada cuti. Ini tak ada cuti. Buat cuti. Lah. Saya beriman lah bang, tapi saya tak salat. Iman juga, tapi iman tak mantap. Dia panggil iman. Iman fasik. Orang tak salat dengan sengaja. Tapi ada setengah ulama kata bukan fasik, kafir terus. Kita stop yang tu. Kita ambil yang jalan tengah dulu. Maka sebelum di awal-awal dulu tidak nampak bila Allah Taala perintahkan amalan-amalan Islam ketika itu nampak terselah siapa yang beriman dan siapa yang tidak beriman. Ini kena ada lah. Sebab itu dia panggil iman ini terbagi kepada 3. Orang yang beriman zahir dan batin. Beriman zahir dengan batin. Hati dia beriman. Anggota dia beramal. Itu dia panggil iman ahlus sunnah. Tanda tuan-tuan. Iman ahlus sunnah. Yang kedua, orang yang mulut je kata iman. Oh, saya beriman. Berair mulut cakap beriman. Tak ada orang, dia kutuk Islam. Itu dia panggil munafik. Mulut kata iman, hati tak iman. Ini kafir ni. Dan saya dah sebut munafik tak ada 2 kategori. Munafik amali, ini tidak kafir. Orang bohong, orang batal perjanjian, orang menipu, itu munafik amali. Tapi yang kita nak faham sini, munafik ni munafik i'tiqadi. Hati dia tak ada iman, mulut je beriman. Itu dia panggil munafik. Kumpulan yang ketiga, imannya dalam hati tapi anggota tak beramal. Itu dia panggil murji'ah. Di dua-dua ni berat, tapi munafik lagi dahsyat. Sebab dia langsung tak ada tapak iman, mulut je beriman. Yang murji'ah ada iman tapi dia tak beramal dengan anggota. Yang betul-betul sahih, yang benar, yang tepatnya iman ahlus sunnah.
Kata dengan mulut, asyhadu an la ilaha illallah, tasdik dengan hati, beramal dengan anggota. Jadi para jemaah sekalian, tamatlah perbincangan kita secara ringkas-ringkasnya kisah yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Malik dalam hari-hari yang dilarang berpuasa. Nanti kita tengok lagi cerita lain pula dalam isu puasa ini, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.